Rakaman video ini adalah untuk memenuhi tugasan baru kumpulan bagi khusus HIQ 3023 Kamera Al-Quran sesi pengajian 2020-2021 Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Kumpulan sasaran kami adalah golongan remaja berusia 13 hingga 17 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Zafirah binti Harun akan menceritakan sedikit tentang pengenalan hukum mad. Mad ini merupakan komponen yang penting dalam pembacaan Al-Quran dan perbincangan hukum mad adalah antara perbincangan yang paling panjang dalam ilmu tajwid. Baiklah, kita akan pergi pula kepada definisi mad. Mad menurut bahasa adalah memanjangkan dan menambahkan. Manakala menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara pada huruf mad ketika pertemuannya dengan salah satu sebab dipanjangkan. Huruf mad pula terbahagi kepada 3, iaitu huruf alif yang didahului huruf berbaris atas iaitu fathah, huruf waw yang didahului huruf berbaris hadapan iaitu dhammah, dan yang terakhir adalah huruf ya yang didahului huruf berbaris bawah iaitu kasrah. Mad terbahagi kepada 2 bahagian yang utama iaitu mad asli dan mad far'i. Perbincangan lanjut tentang kedua-dua mad ini akan diterangkan dengan lebih berlanjut, dengan lebih mendalam oleh pembentang yang akan menerangkan mad yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyazah Nasuha binti Muhammad Sabri, pemegang nombor metrik D201820866263. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan Islam dengan kepujian dan sekarang berada di semester 5. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang 3 hukum mad, iaitu hukum mad asli, mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Okey, apakah itu mad asli? Okey, mad asli ataupun juga dikenali sebagai mad tabi'i kerana menjadi kebiasaan atau tabiat para qura' yang membacanya tidak kurang daripada 2 harakat dan juga tidak melebihinya. Okey, mad asli berlaku adalah disebabkan oleh huruf mad. Mad asli tidak akan berlaku jika sebelum atau selepas huruf mad tersebut terdapat huruf hamzah atau selepas huruf mad tersebut mempunyai tanda sukun. Okay. Cara untuk mengenali mad asli adalah apabila sebelum huruf alif mempunyai huruf yang berbaris atas, sebelum huruf ya mempunyai huruf yang berbaris bawah dan sebelum huruf waw mempunyai huruf yang berbaris hadapan. Okay. Mad asli terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama adalah mad asli kalimi dan yang kedua adalah mad asli harfi. Mad asli kalimi adalah mad asli yang terletak pada sesuatu kalimah seperti allazina, fakuluhu dan sebagainya, di mana sebelum huruf ya terdapat huruf yang berbaris bawah dan sebelum huruf waw terdapat huruf yang berbaris dhammah. Kadar bacaannya perlu dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Mad asli harfi merupakan mad asli pada 5 huruf iaitu huruf ha, ya, ta, ha dan ra yang terletak pada permulaan beberapa surah tertentu. Contohnya seperti huruf ya pada kalimah Yasin yang sekiranya dieja menjadi huruf ya alif. Kadar bacaannya adalah dengan kadar 2 harakat sahaja. Okey, seterusnya kita akan sambung mengenai mad wajib muttasil. Okey, dinamakan muttasil yakni bersambung adalah kerana bersambungnya huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu kalimah yang sama. Okey. Cara untuk mengenali mad wajib muttasil adalah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah yang dimaksudkan mempunyai 2 keadaan, sama ada dalam keadaan satu perkataan yang putus-putus ataupun satu perkataan yang berangkai.
Contoh ayat bagi hukum mak wajib mutasil adalah seperti kalimah sawaun, di mana huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah yang sama. Kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harakat sahaja ketika bacaan wasal. Boleh ditambah sehingga 6 harakat ketika bacaan wakaf. Contohnya bagi ayat wanisa'a. Okey, seterusnya kita akan sambung mengenai mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil adalah terletaknya huruf mad di akhir kalimah dan huruf hamzah di awal kalimah berikutnya. Okey, dinamakan munfasil yakni terpisah kerana huruf mad yang terpisah dengan huruf hamzah dalam kalimah yang berasingan. Okey, bagaimana cara untuk mengenali mad jaiz munfasil? Okey, cara untuk mengenali mad jaiz munfasil adalah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, di mana huruf mad terletak pada penghujung kalimah pertama dan hamzah di permulaan kalimah berikutnya. Contoh ayat bagi mad jaiz munfasil adalah seperti kalimah ma'unzila, di mana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimah yang berasingan. Kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harakat sahaja. Okey, setakat itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama Siti Aisyah Amirah binti Roslan, nombor metrik D202020966836. Hari ini saya akan membentangkan dua tajuk berkaitan dengan hukum mad, iaitu mad arid li sukun dan mad lazim serta bahagiannya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menerangkan mengenai mad arid li sukun. Apakah itu mad arid li sukun? Arid dari segi bahasa bermaksud yang mendatang. Li sukun pula bermaksud kerana sukun. Ini terjadi kerana adanya sukun yang didatangkan. Mad arid li sukun dari segi istilah pula bermaksud mad yang berlaku disebabkan pertemuan huruf mad dengan sukun yang terhasil akibat wakaf. Seterusnya, saya akan memberikan contoh mengenai mad arid li sukun. Contoh yang saya akan berikan, saya ambil daripada surah Al-Fatihah, ayat yang ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Perkataan Ar-Rahim pada Ar-Rahmanir-Rahim pada asalnya dipanjangkan secara mad asli dengan kadar 2 harakat atau disambungkan bacaan dengan ayat selepasnya. Tetapi jika seseorang pembaca itu hendak mewakafkan bacaan pada Ar-Rahim, maka hendaklah huruf mim yang asalnya berbaris kasrah ditukarkan kepada baris sukun. Keadaan seperti inilah yang dimaksudkan pertemuan huruf mad dengan sukun yang didatangkan kerana wakaf. Akhir sekali, saya akan membincangkan mengenai kadar harakat bagi mad ini. Kadar harakat bagi mad arid li sukun iaitu 2, 4 dan 6 harakat. Kadar 2 harakat ini sesuai dibaca untuk mereka yang membaca Al-Quran secara hadar, yakni secara cepat. Dan kadar 4 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara sederhana, yakni tadur. Dan kadar 6 harakat pula sesuai untuk mereka yang membaca Al-Quran secara tartil dan tahqiq. Sampai di sini sahaja perbahasan mengenai mad arid li sukun. Pembahagian mad lazim dapat disimpulkan dengan 4 bahagian. Yang pertama, mad lazim kalimi muhaffaf. Kedua, mad lazim kalimi musaqqal. Ketiga, mad lazim harfi muhaffaf. Keempat, mad lazim harfi musaqqal. Berikut adalah perbincangan mengenai keempat-empat mad lazim ini secara satu persatu. Baiklah, kita pergi kepada pembahagian mad lazim yang pertama, iaitu mad lazim kalimi musaqqal. Apakah itu mad lazim kalimi musaqqal? Mad lazim kalimi musaqqal dari segi istilah bermaksud pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu perkataan
disertai dengan idgham. Kita pergi kepada contoh mad lazim kalimi musaqqal. Saya berikan contoh ini daripada surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 yang berbunyi waladdallin. Pada contoh ni terdapat huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu perkataan berserta idgham. Ini kerana huruf mad pada perkataan ad-dallin bertemu dengan sukun asli yang terdapat pada huruf lam pertama. Kemudian huruf lam pertama diidghamkan ke dalam lam yang kedua. Kedua-dua huruf lam dan sukun asli tidak dapat dilihat pada tulisan, tetapi ia wujud pada sebutan dan ia dapat diketahui dengan adanya tanda sabdu sebagai ganti kepada lam pertama, dan sukun itu pula dapat dipastikan dengan adanya suara yang tertahan sebelum menyebut lam pertama yang berbaris kasrah. Tanda sabdu menunjukkan adanya dua huruf serupa yang diidghamkan bersama. Huruf pertama adalah sukun dan huruf kedua adalah berbaris. Oleh kerana sukar untuk hendak mengasingkan kedua-dua huruf ini pada sebutan, maka ia diidghamkan dan ditandakan dengan sabdu. Berkenaan dengan jenis idgham yang berlaku dalam mad lazim kalimi musaqqal ini ialah idgham mutamasilain yang bermaksud gabungan dua huruf yang serupa. Oleh kerana idgham itu berlaku pada satu perkataan, maka satu huruf sahaja yang ditulis dan yang satu lagi digantikan dengan tanda sabdu. Pembahagian mad lazim yang kedua iaitu mad lazim kalimi mukhaffaf. Apakah erti mad lazim kalimi muhaffaf dari segi istilah? Ialah yang bermaksud pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu perkataan tanpa idgham. Ini yang digariskan tanpa idgham untuk membezakan antara mad lazim kalimi muhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal. Contoh bagi mad ini hanya terdapat satu perkataan sahaja dalam Al-Quran yang dihukumkan sebagai mad lazim kalimi mukhaffaf. Perkataan itu pula berada di dua tempat sahaja di dalam surah yang sama dalam Al-Quran, iaitu pada surah Yunus ayat 51. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun, dan surah Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asaita. Bagaimana kita hendak mengenal mad lazim ini? Mad ini dapat dikenal dengan melihat huruf mad yang diikuti dengan tanda sukun selepasnya. Di atas huruf mad yang diikuti dengan tanda sukun itu, terdapat tanda panjang seperti pedang yang dapat diperhatikan pada dua contoh tadi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, mad ini hanya ditemui pada dua tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Bahagian mad lazim yang ketiga dan keempat ialah mad lazim harfi muhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Apakah makna mad lazim tersebut? Mad lazim harfi muhaffaf ialah huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf tanpa idgham. Manakala mad lazim harfi musaqqal ialah huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf dengan idgham. Untuk membezakan antara mad lazim harfi ini, saya akan memberikan contoh di dalam Al-Quran secara terperinci untuk memudahkan kita untuk membezakan antara mad lazim harfi muhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Kita ambil contoh alif lam mim, kita eja satu persatu hurufnya. Alif lam fa, alif lam alif mim lam, mim ya mim mim. Kita lihat, kita baca huruf alif ni dengan kadar satu harakat kerana tiada hukum mad di situ. Lam adalah huruf mad bertemu dengan sukun, kita baca dengan kadar 6 harakat. Mim bertemu dengan mim adalah idgham mislain. Jadi hukum lam di sini adalah mad lazim harfi musaqqal kerana adanya idgham. Jadi idgham di sini kita baca dengan kadar harakat
2 harakat. Mim, ya mim. Huruf mad bertemu dengan sukun adalah mad lazim, harfi, mukhaffaf dan dibaca dengan 6 harakat. Bacaannya adalah seperti alif, lam, mim. Contoh lain adalah qaf, kita ejaan qa, alif, fa, huruf mad bertemu dengan sukun dibaca dengan 6 harakat. Jadi hukum qaf di sini adalah mad lazim harfi mukhaffaf dan bacaannya adalah qaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Akif Luqman bin Aman. Nombor matrik D20910883889 dari ISMP Fizik ET12. Sekarang ini saya akan menerangkan tentang 3 jenis mad yang berlainan, iaitu yang pertama mad badal, yang kedua mad lin dan yang ketiga mad iwad. Mad badal. Mad badal berlaku apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf mad di awal kalimah atau setiap huruf hamzah yang dipanjangkan sebutannya. Badal berarti tukar. Dinamakan mad badal kerana huruf mad yang terletak selepas hamzah adalah huruf gantian yang mana asalnya adalah hamzah mati. Terdapat 2 jenis mad badal. Yang pertama ialah mad badal asli. Mad yang pada asalnya terdapat huruf hamzah kedua sakinah yang ditukar kepada huruf mad. Dan yang kedua ialah mad menyerupai badal, iaitu mad asli yang kelihatan seperti mad badal dan huruf hamzah itu bukan di awal kalimah. Kadar bacaan kedua-dua jenis mad ialah 2 harakat. Dan ini adalah contoh bacaannya. Amana, adama, utu, wa'uzu, imana, kul'i. Sekarang kita akan teruskan kepada mad lin. Mad lin kebiasaannya berlaku apabila huruf lin bertemu dengan sukun yang mendatangkan kerana diwakafkan pada akhir kalimah. Mad lin ini adalah bahagian daripada mad arid disukun yang harus dibaca dengan 3 wajah bacaan sama ada 2 atau 4 atau 6 harakat. Ini adalah contoh bacaan untuk mad lin. Kadar bacaan mad lin ialah 2, 4 atau 6 harakat diseragamkan tetapi tidak melebihi kadar bacaan mad arid disukun kerana tingkatan mad arid disukun lebih tinggi. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sekarang kita akan teruskan kepada mad iwad. Mad iwad iaitu mad asli yang berlaku ketika mewakafkan bacaan. Iwad berarti ganti, iaitu menggantikan satu baris daripada tanwin fathin kepada bacaan mad 2 harakat ketika diwakafkan, kecuali pada kalimah yang diakhiri dengan ta marputah yang bertanwin. Ini adalah contoh bacaan untuk mad iwad. Hendaklah berhati-hati agar tidak menambah sebutan hamzah atau ha sakinah di hujung mad iwad. Bihaza masala ashrata aina. Jikalau ada tar marbutah di akhirnya, fi aldi khalifah ayyama ma'dudah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan berkongsi dengan kalian semua tentang satu tajuk yang sangat penting ketika membaca Al-Quran, iaitu mad silah. Apa itu mad silah? Sebelum tu, saya nak tanya, pernah tak kalian semua melihat tanda ini, dan tanda ini, dan juga tanda ini?
Mesti pernah kan? Jadi, apakah maksud tanda-tanda ini? Inilah yang dinamakan sebagai mad silah. Mad silah ialah memanjangkan bunyi hak dhamir ketika bacaan wasal. Bacaan wasal pula apa? Bacaan wasal ialah bacaan yang dibaca secara berterusan, secara terus. Sekarang kita akan lihat pula kepada pembahagian dalam mad silah. Mad silah ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Kita akan lihat yang pertama, apa itu mad silah qasirah. Okey, mad silah qasirah ni berlaku ketika bacaan wasal, yang mana ianya berlaku di mana hak dhamir ni terletak di antara dua huruf, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Baik, kita akan lihat dulu pada contoh ayat Al-Quran yang dipaparkan. Okey, huruf ha yang berada di antara dua huruf yang berbaris, itulah yang dipanggil sebagai mad silah qasirah. Sekarang kita akan lihat pula kepada mad silah tawilah. Mad silah tawilah berlaku pada ketika bacaan wasal, di mana hak dhamir ni terletak di antara dua huruf yang berbaris, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan, dan bertemu dengan hamzah yang berbaris selepasnya. Untuk lebih faham, kita akan lihat dulu kepada contoh ayat Al-Quran yang dipaparkan. Baik, perkataan yang telah digariskan tu, itulah yang disebut sebagai mad silah tawilah. Sebab apa? Huruf ha yang sebelumnya tu terdapat huruf yang berbaris dan dia bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris. Sekarang kita akan lihat kepada cara membaca hukum mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Cara bacaan bagi mad silah qasirah adalah أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Cara bacaan bagi mad silah tawilah pula adalah ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون. Seterusnya kita akan lihat kepada tanda mad silah qasirah dan tanda mad silah tawilah yang terdapat dalam Mushaf Rasam Uthmani. Tanda bagi mad silah qasirah adalah, yang pertama adalah waw kecil dan yang kedua adalah ya kecil. Ini adalah contoh petikan ayat Al-Quran yang bertanda waw kecil yang membawa hukum mad silah qasirah. Sekiranya dibaca secara wasal, maka hak berbaris depan ini dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Ini pula contoh petikan ayat Al-Quran yang bertanda ya kecil yang membawa hukum mad silah qasirah. Sekiranya dibaca secara wasal, iaitu secara terus tak berhenti, maka hak berbaris bawah ini dibaca panjang 2 harakat. Kita beralih pula pada mad silah tawilah. Tanda bagi mad silah tawilah ialah waw kecil dan juga ya kecil, tapi di atas waw dan juga ya kecil itu ada tanda panjang di atasnya. Baik, kita akan tengok. Ini adalah contoh petikan ayat Al-Quran yang bertanda waw kecil yang berbaris panjang di atasnya yang membawa hukum mad silah tawilah. Sekiranya dibaca secara wasal, maka hak berbaris depan ini dibaca dengan kadar harakat 4 atau 5. Kita lihat contoh lain yang dari petikan ayat Al-Quran yang mempunyai tanda ya kecil dan mempunyai baris panjang atasnya yang membawa hukum mad silah tawilah. Sekiranya kita baca secara wasal, secara terus, maka huruf ha berbaris depan ini hendaklah dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Sekarang saya akan kongsikan kepada anda semua tentang satu formula macam mana cara nak membezakan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah. Caranya macam mana? Mudah saja. Okey, apabila kita lihat dalam ayat Al-Quran, terdapat waw kecil dan ya kecil, tapi atas waw kecil dan ya kecil ni kita terdapat tanda panjang, ataupun senang kita nak ingat, kita lihat seperti misai. Maka secara langsung ianya adalah mad silah tawilah. Tapi kalau kita nampak ada waw kecil, ya kecil, tak ada misai atas dia ataupun tiada tanda panjang atas dia, maka ianya adalah mad silah qasirah. Mudah bukan? Selesai bahagian mad silah, sekarang kita akan beralih pula kepada bahagian mad faraq. Jadi apakah itu mad faraq? Mad faraq ni adalah memanjangkan suara untuk membezakan antara pernyataan dan juga pertanyaan. Dan mad faraq ini dibaca dengan kadar 6 harakat. Tapi kan, macam mana boleh terjadinya mad faraq ya? Mad faraq ni sebenarnya boleh berlaku
apabila pertemuan dua hamzah, iaitu hamzah pertama adalah hamzah istifham dan hamzah kedua ialah hamzah wasal pada awal kalimah, lalu hamzah wasal itu bertukar menjadi mad. Untuk lebih jelas, kita akan terus lihat kepada contoh mad faraq. Okey, kita akan lihat contoh yang pertama. Okey, di dalam contoh pertama ni ada perkataan az-zakarain. Okey, kalau kita lihatkan kat situ ada hamzah yang pertama, okey, itu adalah hamzah istifham dan hamzah yang kedua yang sebelah dia tu adalah hamzah wasal, tapi telah ditukarkan kepada mad. Tak faham lagi? Kita akan tengok kepada contoh yang kedua. Baik. Contoh yang kedua adalah dengan perkataan Allah. Okey, hamzah yang pertama, okey, tengok hamzah pertama itu adalah hamzah istifham. Hamzah yang kedua sebelah dia adalah hamzah wasal yang telah ditukarkan menjadi mad. Itulah dia mad faraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Aznuriman Azhan bin Cik Aziz, nombor metrik D20191088403, kod program AT12 IMP Physics daripada Fakulti Sains dan Matematik. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang tajuk mad tamkin, mad ta'zim dan mad tabarri'ah. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Baiklah, saya akan mulakan perbincangan tentang mad tamkin. Dari segi bahasa, mad tamkin adalah cara memanjangkan bacaan mad pada huruf hijaiyah ya dan huruf hijaiyah kedua adalah persis sama. Dinamakan mad tamkin kerana keadaannya adalah tetap. Cara untuk mengenal pasti mad tamkin adalah apabila ya yang pertama berbaris bawah dan bersabdu, manakala ya yang kedua pula adalah huruf mad. Mad tamkin adalah sangat istimewa kerana hanya terdapat 5 kalimah sahaja di dalam Al-Quran yang menggunakan sifat mad tamkin. Mad tamkin adalah bahagian daripada mad asli dan dibaca dengan 2 harakat. Cara bacaan untuk mad tamkin. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 177 dan cara bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan yang kedua untuk surah An-Nisa ayat 86. Wa iza huyyitum bitahiyyati. Dan kita dapat lihat di sini apabila dua huruf ya, yang mana ya yang pertama berbaris bawah dan ya kedua adalah huruf mad, kita membaca dengan 2 harakat. Seterusnya untuk surah Ali Imran ayat 79, cara bacaannya adalah seperti Kunu Rabbaniyina. Dan surah Al-Jumu'ah ayat 2, Wallazi ba'asa fil ummiyina rasula. Dan surah Al-Mutaffifin ayat 18, Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan tentang mad ta'zim. Mad ta'zim adalah memanjangkan mad jaiz munfasil pada lafaz tauhid dengan 4 rakaat. Dinamakan dengan mad ta'zim kerana mad ini terjadi disebabkan untuk menafikan ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk memuliakannya. Cara mengenali mad ta'zim ialah apabila selepas kalimah la yang bermaksud penafian terdapat kalimah illaha. Mad ini adalah bahagian daripada mad jaiz mufasil dan hendaklah dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Cara bacaan mad ta'zim adalah seperti yang berikut. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La ilaha illallah. Dan yang kedua, La ilaha illahu. Dan seperti kita dapat lihat, selepas kalimah la terdapat kalimah illaha dan kita perlu membaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Yang terakhir sekali, saya akan meneruskan dengan tajuk mad tabarri'ah. Tabarri'ah bermaksud membebaskan atau melepaskan diri. Dinamakan dengan mad tabarri'ah kerana mad ini terjadi disebabkan untuk membersihkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada segala kelemahan atau penegasan bagi menafikan sesuatu daripada sebarang kekurangan.
Cara untuk mengenal pasti mad tabarai'ah ialah apabila terdapat kalimah la yang bermaksud penafian dan huruf selepasnya adalah huruf selain hamzah. Hanya terdapat 43 ayat dalam Al-Quran yang kalimah la berfungsi sebagai mad tabarai'ah. Mad ini adalah bahagian daripada mad asli dan hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat. Namun, kita juga boleh membacanya secara tawasus lil mubalaghah dengan kadar 4 harakat. Cara bacaan untuk mad tabarai'ah adalah seperti yang berikut. Sebagai contoh, untuk surah Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu. Dan kita juga boleh membaca dengan cara tawasus lil mubalaghah dengan cara wa idza qila lahum la tufsidu. Contoh yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fih, atau zalikal kitabu la raiba fih. Dan yang ketiga, surah Al-Isra ayat 32, cara bacaannya adalah wala taqrabuz zina, atau dengan cara wala taqrabuz zina, sama ada 2 harakat atau 4 harakat. Kita telah sampai pada penghujung pembentangan kumpulan kami. Jadi, bab ini secara rumusannya menceritakan tentang definisi mad dan juga pembahagian hukum-hukum mad. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebentar tadi, mad ini terbahagi kepada 2, iaitu mad asli dan juga mad far'i, yang dikenali juga sebagai mad tabi'i, yang berlaku disebabkan huruf mad. Ia tidak akan berlaku jika selepas huruf mad tersebut terdapat huruf hamzah ataupun tanda sukun. Dinamakan mad tabi'i kerana apa? Kerana ia menjadi kebiasaan tabiat para qurra membaca tidak kurang daripada kadar 2 harakat dan tidak melebihinya. Jadi, mad asli wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Dalam membahaskan hukum-hukum mad far'i ini, sebenarnya para ulama telah membahagikan kepada 5 tingkatan ataupun 5 martabat, iaitu yang pertama ialah tingkatan yang paling tinggi ataupun martabat yang paling kuat sekali ialah hukum mad lazim, kerana mad ini wajib dibaca dengan kadar 6 harakat oleh semua para qurra. Tingkatan yang kedua ialah hukum mad wajib muttasil, kerana walaupun para qurra mempunyai berbeza pendapat tentang kadar panjangnya, namun mereka semua membacanya dengan kadar 2 harakat sehingga 6 harakat. Tingkatan yang ketiga ialah mad arid lisukun. Kerana sekalipun kadar panjang bacaan di kalangan para qurra adalah berbeza-beza, namun kesemua mereka harus membacanya sehingga 6 harakat. Tingkatan yang keempat pula adalah mad munfasil. Walaupun terdapat perselisihan di kalangan para qurra tentang kadar panjangnya, namun terdapat sebahagian mereka, iaitu Imam Hamzah dan riwayat Warsh, membacanya dengan kadar 6 harakat. Dan tingkatan yang paling rendah sekali ialah hukum mad badal, kerana kebanyakan qurra ni membacanya dengan kadar 2 harakat sahaja, melainkan riwayat Warsh yang membacanya dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi itulah dia sedikit penerangan ataupun pencerahan berkenaan hukum mad. Segala salah dan silap kami memohon ribuan maaf. Dan sehingga berjumpa lagi, kami akhiri pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.